A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Wah, Lenin Nadirah mengalahkan Hajar Zainun ya. So Lenin Nadirah orang pertama ya menyapa Taubah, diikuti oleh Hajar Zainun. Lepas tu oleh Fazilah Salini nombor 3, Hanina Ani, Misa Misa, Cik Arman, Musliha Musa, Nazmi Ani, Patch Adam Story, Intan Sumaya, Kefli Zul, ini top 10 ya. Oh, Kefli Zul orang JB. Lepas tu diikuti oleh siapa? Oleh siapa lagi tadi tu? Oh, Kefli Zul is Lita Walita, Kamisa Rasman, Siti Talib. Lepas tu Ramini Hussein, Suraya Ali, Dr. Narima, top 20 ni Dr. Narima ya. Kasih Ati, Alexander Man. Lepas tu Nazmi Ani, dah sebut Yusnista Said, Roslin Kinsion. Ni jangan jumpa ni. Roslin ya, Kinsion ya, Kinsion. Zubaidah, nama Kubedah. Tu dia pun lama tak nampak ni. Nurlinda Mat Ari, Alexander dah sebut. Zainab Hassan dah masuk. Good morning Misa orang JB ya. Lenin Nadira dah sebut tadi orang pertama. Siti Talib, Suraya Ali, Hafiz Ahmad, apa tu Jamaya Harun, Maimunah Ceknah, Sebah Ramli, Rina Baduki, Hasanah Syahari ya. Mun Maisma dah masuk. Lama tak nampak Mun Maisma ya. Salasiah Muradi, Badul Alam Limin ya, Bagan Datuk. geng-geng Jerman ni. Norizan Samsudin, Sharifah Azizah, Nani Triana, Didi Zari, Mun Maisma. Oh, 65 dah masuk kelas, baru 43 share. Come on, more sharing kawan. Right, dah capai 10 gang, 10 group ya. Ernawati, Maznah Mustafa, Cedok Medula Umblagata. Lama tak nampak Cedok ni ya. Mun Maisma dah sebut. Rana Laili Ani, Mahani Muhammad Shah, Didi Zari dah sebut. Asni, Intan Sumaya dah sebut. Zaim Hadi Miskam dah sebut ya. Sabaria Daud, Fauziah Aziz, Inna Malkidah, Inna Zalina, Saideh Lamid, Cik Akmal Musa, apa nama, siapa lagi, Nurlinda Ma'ari. Jangan banyak kali menyapu Taubah ni, tu yang kata bahkan orang yang sama ya. Safia Osman, Syarifah Nur dah lama tak nampak ya. Jawada dah masuk, Ramini Hussein ya, Sabaria Daud, Siti Zaid H, Saideh Lamid dah sebut, Saiful Pun Nizam, Azrina Adam. Like dan share guys. Baru 72 dalam kelas, 72 share. Said Imran dah masuk. Thank you to you Said Imran Arifin. Zakir Karim, Mumtaz Begum dah masuk. Thank you puan. Syamsinar Saad ya. Siapa lagi? Karmi Tansi. Ni pun jarang jumpa ya. Yumdam dah ada dah. Cik Akmal Musa dah share, terima kasih. Nurin Nur ya. Dah ada Yan Yayan, Saideh Lamid. Lepas tu Asia, Hasmah Yusof. Nampak orang-orang lama yang tak nampak balik ni. Bagus. Fadila ada, Mat Waji Semaun, Insyirah masuk ya. Dah share ya. Kata Jawada terima kasih. Zainab Hassan sedekah subuh jangan lupa ya. Kata apa nama, Zainab Hassan ya. Terima kasih mengingatkan ya. Ini semua benda yang baik ya. Kamisah Kimi, okey, dan yang lainnya. Wah, 128 dah share. Hari ni kita akan mulakan topik baru ya. Topik yang tak apa malam tadi cari ilham apa topik nak bincang. So tak apa ingat ya, banyak kehidupan kita penuh dengan keajaiban ya. So kita hari ni nak bincang tentang bagaimana nak mencari magic, nak mencari keajaiban dalam kehidupan kita. How to look for magic in our life. Supaya kita lebih hebat, lebih cemerlang, lebih menjadi aset kepada dunia. Siti Kusal dah masuk ya. Lama tak nampak Siti Kusal. Mungkin ada tapi tak perasan. Azahani, Zai Kamal ya. Ini yang orang yang tak baru sebut lagi Okey, Mazli Zadin ya. Siapa lagi yang tak sebut tadi?
Mak Waji dah sebut, Fadilah dah sebut, ya. Dan yang lainnya. Baik, kita mula pelan-pelan, ya. Dan seperti biasa, program kita setakat ni masih dibawakan oleh kitanya webinar pada 27 November. Iaitu menangani pasangan yang merajuk. Dah mula dah. Ya, orang datang mendaftar, ya. So, beritahu. Ya, ada boleh mendaftar untuk attend, ada yang mendaftar untuk dapat rakaman. Of course, kita galakkan mendaftar dengan berpasangan. Berpasangan, ya. Suami isteri ataupun dengan tunang, dengan dengan bekas isteri, boleh lah kot, ya. Kalau nak, silakanlah, ya. Tak ada jadi hal, ya. Silakanlah, datanglah dengan adik-beradik, dengan ya, kalau datang berpasangan dia lebih anu lah kan, lebih jimat lah kan. Gitu, ya. So kita akan buat pada 27 hari bulan, hari Sabtu, Tok Sabah tak silap. Ahad. Sebab Sabtu 26 tu ada program untuk guru-guru, yang 4,000 orang guru, ya, di seluruh wilayah persekutuan, ya, yang akan attend program menangani atau memperkasa mental, kesihatan mental dan juga kesejahteraan emosi. Tok Abah juga memberikan ketah kerja pada pukul 2 hingga pukul 4 petang. Itu yang paling lama diberikan masa, ya. Paginya Dr. Nur Ashikin, seorang kaunselor, psikiatri, ya. Lepas tu juga Dr. Sanggita, seorang kaunselor, seorang psikologis, dan petangnya Tok Abah ditemani oleh Dr. Asma Mansur, insyaAllah akan membicarakan bagaimana nak memperkasa minda, ya, untuk guru-guru, ya, dan untuk menyegarkan, mensejahterakan emosi agar guru-guru dapat menjadi pendidik, ya, menjadi pencetus perubahan, memandaikan anak bangsa dengan cara yang lebih berkesan, insyaAllah, ya. Dan ramai, ya, guru yang memang tertekan sangat, kita faham. Sangat besar cabaran seorang guru dewasa ini masa sekarang ni, dengan studennya yang berbagai ragam, dengan mak bapak berbagai ragam, dengan kehendak birokrasi berbagai ragam, macam-macam, ya. So inilah yang akan kita bantu, ya. Ini program ni dibawakan oleh Jabatan Pendidikan wilayah dengan dan dia menjadikan dengan PPD Sentul, dengan kerjasama banyak pihak, dengan strategic partnership dan sebagainya, macam-macam lah, seronok, ya. Pada 26 November, 27 November kita menangani pasangan yang merajuk. 30 November kalau ada rezeki dan panjang usia, Tok Abah akan ke Madinah untuk en route ke Mekah untuk ibadah umrah, insyaAllah. Itu dia punya scheduling. Dan hidup ini akan lebih bermakna bila ada something to do, someone to love, something to look forward. Ini yang Tok Abah looking forward, benda-benda yang di depan, ya. Dan pada 9 hari bulan November, Tok Abah akan berjumpa dengan kawan-kawan sekelas, ya, masa Makoba, ya. Ni masa kat Malay College dulu. Tok Abah punya batch 68-70, 68 MCE, form 5 tu, ya, dan 70 HSC, Higher School Certificate. So far lebih kurang dah 60 lebih orang bersama pasangan masing-masing. Yang ada pasangan, bawa pasangan mungkin ada 10 orang aja. Meaning to say, lebih kurang 50 orang ataupun 45 orang kita punya classmate akan datang untuk high tea kat TTDI. Kita akan buat kat TTDI pukul 3 petang ke? Nanti bukan check, ya, demi timing. Ingat pukul 3 petang kot. So, Tok Abah excited, looking forward pada 9 November. Berjumpa dengan rakan-rakan sekelas, rakan-rakan setingkatan. Tahun 68, MCE, Form 5. Si Manis 17, tahun 68. Wow, ya. Semua akan rambut semua atap zinc. Semua atap zinc. Tak ada atap rembia, tak ada atap, ya. Kebanyakan atap zinc. Adalah seorang dua yang atap artificial. Itu fahamlah kan. So no, I'm looking forward, excited nak jumpa classmate pada 9 November. Okay, ya. So come to Tok Abah punya webinar pada 27, ya. Ada link semua ada tu kat komen pin kat atas tu. Tok Abah dah tengok tadi ada. Come Tok Abah webinar. Baik, bagaimana nak mencari magic? Kita isu kita hari ni, nak mencari magic dalam kehidupan. So Tok Abah cari
apa tajuk nak bawa apa menjelang November, nak menjelang akhir tahun ni. So tema perbincangan kita untuk seminggu 2 minggu ni ialah mencari magic dalam kehidupan dan kerjaya, sebab hidup ini penuh dengan keajaiban. So kita kena alami magic. Banyak sangat magic dalam hidup ini yang kadang-kadang kita tak perasan pun, ya. Yang padahal kita ni, itu sebenarnya kita untuk orang Islam disuruh bangun terus angkat tangan sambil menghadap kiblat lah kan, sebab berdoa menghadap kiblat tu sunat, tak wajib ya. Tapi kita terus menghadap kiblat, berdoa sambil tersenyum, berdoa yang kita ni syukur masih panjang umur ya. Alhamdulillahillazi ahyana, kalau puji bagi Allah telah menghidupkan kami ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatna, selepas mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepada kami akan dikembalikan. So kita ni bangun pagi pun satu magic ya. Bangun pagi magic sebab daripada tidur, yakni ibarat mati. Tidur tu ibarat mati ya. Daripada mati dihidupkan balik waktu pagi, itu magic. Ramai orang tidur terus tidur forever, you know. Ramai orang baya kami lah, umur 70-an ni ya, yang tidur terus tidur forever. So it is magical. Sebenarnya kita disuruh berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Hidup pun satu magic kalau kita orang yang berfikir dan bersyukur. Oleh kerana ia magical, so kita kena banyak bersyukurlah, berterima kasih. Dan oleh kerana salah satu tanda orang bersyukur ialah menyumbang, memberi bantuan pada orang lain. Berterima kasih pada diri, berterima kasih pada sesama manusia. La yashkurin nas wa la yashkurin nas, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, sebenarnya tidak bersyukur kepada Allah. Ma la yashkurin nas ya. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. So kita kena berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih kepada manusia sebelah kita, kepada Tuhan ya, kepada segala nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat yang mana satukah yang ingin kamu dustakan. Kita ni kadang tak berfikir, kadang we take things for granted. So mata masih melihat, walaupun rabun ni ya, untuk orang dah tua-tua ni kan taklah seterang dulu, tapi tak bersyukur. Tangan yang masih boleh bergerak, walaupun adalah dia punya kekurangan sana sini. Alhamdulillah, wear and tear kan, dah 70 tahun lebih ya. Maka bersyukur tak? Ya Allah, syukur aku masih ada tangan, masih boleh gerakkan, walaupun ada sikit tiga finger ya. Ya, dan sebagainya. Tapi bak kata seorang ulama pada tabah ni, pada umur 60, 70, 80 ni kita kena pegang barang pun jatuh. Pegang barang jatuh, pegang gelas jatuh, sebenarnya jangan marah. Ya, bila ayah atau mak ya pegang cawan terlepas, pecah ya. Apalah mengambilkan harta benda semua ya. Jangan ya. Supaya ada orang yang menggantikan untuk mak bapaknya sama macam anak-anaknya, pinggan-pinggan plastik supaya jangan jatuh, jangan pecah ya. Terpulanglah pada anda. Tapi itu abah ya, harap janganlah ya sampai begitu ya. Kita duduk sebelah mak ayah kita yang sudah uzur, yang umur 60, 70, 80 itu ya, kalau boleh makan bersama mereka, suapkan mereka ya. Kalau boleh suapkan dengan tangan ya, sebab air tangan ibu akan merawat sakit-sakit anak. Air tangan seorang isteri itu magic, itu pun magic tu. Air tangan isteri akan merawat sakit-sakit suami. Dalam air tangan orang yang menyuap itu ada magic, ada keajaiban, ada ubat, ada rawatan. Ya ke? Ada. Sebab di tangan kanan kita kan suap pakai tangan kanan, tangan kiri. Kat tangan kanan kita ni ada 18 enzim. 18 enzim ini tugasnya untuk menghadamkan makanan. Tapi kalau enzim kat tapak tangan kita ni, kalau kita suapkan orang, maka mereka termakan enzim kat tangan kita tu, maka dia jadi ubat. Allah punya kuasa ya, magic akan merawat sakit-sakit orang yang disuap. Nabi sering ya menyuap makanan ke mulut isteri baginda. So suap menyuap ni satu sunnah. Tapi orang kita ni suap menyuap masa masa majlis walimah, masa bersanding ada sesi makan beradab, suap menyuap, ambil gambar. Zaman dulu ambil gambar berapa angle, sekarang ni pun dahsyat, ambil gambar nak masuk dalam dia punya konten, dia punya dia punya WhatsApp, dia punya IG, dia punya whatever lah, TikTok. Allahumma salli ala Muhammad, terpulang lah ya. Malah nak komen dah. Sekarang ni orang salah komen pun. If my saying can improve the silence, I will say something. Kalau cakap tu Abah boleh memperbaiki suasana yang senyap,
ya, maka Tok Abah akan bercakap. Kalau senyap itu lebih baik daripada bercakap, Tok Abah akan senyap. Sebab senyap itu emas, ya, berkata yang baik-baik itu brilian. Jadi, if I can improve the silence, I will talk. Ini tengah cakap ni, mudah-mudahan dapat improve the silence. Untuk kongsi ilmu. Bagaimana mencari magic dalam kehidupan dan kerjaya. Bangun tidur pun sudah magic, ya. Itu dia. Itu dia punya temanya. InsyaAllah. So, kita kena cari tu apa malam ni sambil-sambil tengok apa, ya. So, apakah amalan-amalan magical dan miracle untuk kita hidup, ya. So ada magic dalam bangun pagi. Bangun pagi itu ibarat mati hidup balik. Dan magic. Dan ada magic dalam senyuman dan hormon-hormon kecemerlangan. Sebab Tok Abah kata apa tadi? Bangun tidur terus, kalau boleh menghadap kiblat, ya. Tok Abah pagi tadi pun mengisuk menghadap kiblat. Tok Abah tidur memang menghadap kiblat. Alhamdulillah. So terus Tok Abah mengisuk ke kanan sikit. Ini kiblat ni. Ya, Tok Abah pun senyum sambil berdoa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walin nusyur. Ya, lepas tu Tok Abah baca doa waktu pagi yang Nabi ajar, hadis riwayat Muslim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, ya. Rezeki yang berkat, yang baik, dan amalan yang kau terima. Itu doa yang Nabi suruh kita baca waktu pagi. Lepas tu kita Tok Abah baca doa pembuka 12 pintu yang you all biasa dengar Tok Abah sebut beratus ribu kali sejak 20 tahun yang lalu. Tapi yang paling penting, magic dalam senyuman dan doa. Sebab bila kita senyum selama 20 saat lebih, 20-30 saat, maka hormon-hormon kecemerlangan akan dirembeskan oleh badan. Pun anda dah dengar Tok Abah cakap ribu-ribu kali. Siapa yang pagi tadi bangun dengan senyuman? Siapa yang pagi tadi bangun dengan senyuman menghadap kiblat sambil berdoa sekurang-kurangnya 20 saat untuk merangsang, ya, mengujar minda, mengarahkan badan, merembeskan endorfin, make you happy, enkephalin, make you healthy, dynorphin, make you full of energy and enthusiasm, semangat. Nampak? 3 hormon akan dirembeskan, plus ada satu lagi, serotonin. Serotonin pun akan dirembeskan, yang menyebabkan kita tenang dan kita mudah tidur waktu malam. Serotonin. Google lah. Kalau nak dapat info detail ni, Google je. Betul ke orang tua ni cakap? Ya, dia main tembak aja pun ada fakta. Ada fakta, ya. At my age, Tok Abah kena cakap. Sebabnya Tok Abah kata, if I can improve the silence, I will speak. Kalaulah Tok Abah mampu untuk memperbaiki keadaan yang diam aja, tak dapat apa-apa kan. Tapi tak ada dosa lah terlibat, ya. Tak ada mengumpat, tak ada mengata, tak ada membuatkan orang sakit hati. So Tok Abah cuba nak kongsi ilmu sedikit. Mudah-mudahan cakap Tok Abah ni memperbaiki kalau Tok Abah diam. If I speak when I can improve the silence. Itu nasihat yang Tok Abah sangat pegang, ya. Sebenarnya kalau Tok Abah dalam keadaan orang ramai, Tok Abah rasa tak boleh menyumbang apa-apa, Tok Abah diamlah. Orang yang beriman dan yakin akan hari akhirat, sabda Nabi, dia akan bercakap yang baik-baik ataupun diam. Dia akan berkata yang baik-baik ataupun diam. Dia akan berkata yang baik-baik atau diam. So kalau nak cakap, cakaplah, tapi cakap yang baik-baik lah. At this juncture especially. Zaman PRU dah dekat ni. So kalau ada benda baik yang nak cakap, cakap. If your words can improve the silence, speak. Otherwise, shut up. Maksud hadis Nabi tu, woi. Maksud hadis Nabi. Tok Abah cuma menyampaikan. Semua dah tahu. Tapi kadang masih nak buka mulut. Ikan kalau tutup mulut pun tak kena pancing tau, pun selamat tau. Ikan kalau tutup mulut pun selamat tau. Tapi sebab dia buka mulut nak makan apa nama umpan, maka dia pun terpancing. Terus dapat dia tangkap dia pengail. Nampak dia punya tamsil, dia punya nasihat, dia punya ibrah, ya. Even a fish, ya, is safe when it shut its mouth. Ikan yang tutup mulut awak kan lebih baik daripada ikan, ataupun lebih bahaya daripada ikan, ya, lebih bernilai daripada ikan, lebih pandai, lebih berotak, ya, lebih berotak daripada ikan. Ikan tak ada otak, oi. Ikan tak ada iman, ikan tak ada emosi. Kita jauh lebih baik daripada ikan. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jangan bandingkan dengan ikan. And yet, ikan pun kalau tutup mulut selamat. Ini kan pula awak yang
berapa ribu kali lebih hebat daripada ikan. Ada magic dalam senyuman dan dia berkaitan dengan hormon-hormon kecemerlangan bila kita senyum. So, ni orang bertanya, macam mana nak senyum pagi-pagi? Macam-macam masalah. Well, bukan masalah yang menyebabkan awak stres, tapi cara awak memikirkan tentang masalah. How you think about the problem that create the problem. Kita stres bukan sebab banyak fikir, tapi kita stres sebab kurang zikir. Kita ada masalah bukan sebab tak ada sumber yang Tuhan berikan pada kita, tak ada sumber, tak ada resources. Kita bermasalah sebab kita kurang bersyukur. Bukan kurang sumber, kurang bersyukur. Bukannya banyak fikir, kurang zikir. Cantik kan? Nasihat orang-orang bijak pandai. So, dah 2 tip dah Tok Bah kasih dah. Pertamanya, bangun tidur pun satu magic. Kalau kita insaf, kalau kita bertabayun, kalau kita berfikir, ya. Bangun tidur pun magic. Sebabnya kena banyak bersyukur. Dan bila kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat. Itu sebabnya bersyukur tu, bangun tidur dengan bersyukur, dengan happy, itu pun satu magic. Kita akan terus bersyukur sampai mati. Sebab barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. Therefore, Tok Bah pun create satu kata-kata nasihat. Barang siapa bersyukur, Allah akan terus berikan kita sebab untuk terus bersyukur sampai meninggal dunia. If you are thankful to God, God will give you ample reason to continuously be thankful, be gratified to Allah until your doomsday, until kita meninggal dunia. Gitu. Until we kick the bucket dalam bahasa Inggerisnya. Kick the bucket. Tak ada kena-mengena ya. Tendang bakul. Tendang bakul dengan meninggal dunia. Oh, tak ada apa maksudnya. Oh, kalau kick the casket, cerita lain ni, kick the bucket. Bahasa Inggeris ya. Kick the bucket artinya meninggal dunia lah. Bukan bahasa kasar, bahasa pasar lah. Bahasa pasar. Ya, tak berapa. Kick the bucket tu meninggal dunia dengan cara yang bahasa orang biasa, orang bahasa cakap lah, bukan bahasa kasar ya. Okey, bahasa pertuturan. So, ada magic dalam bangun tidur, ada magic dalam senyuman dan berdoa selama 30 saat. Walaupun senyuman itu senyuman yang dipaksa, plastik, tidak jujur, pun ada kesan yang positif. Dengan izin Allah, senyum yang dipaksa memang tak ada sebab. Senyumlah. Tapi kalau awak senyum sebab syukur masih hidup, syukur sebab ada tangan, ada mata, ada telinga, ada something to do, someone to love, something to look forward, awak senyum, maka awak akan jadi orang yang Allah sayang, manusia sayang, dan keep on creating magic in your life. Wow. Ya, remember ya. Ini Tok Bah cerita ni untuk Tok Bah mengisi ruang-ruang kehidupan yang sisa-sisa kehidupan yang masih tinggal sedikit ini untuk memberi nilai tambah lah kepada sekitar. Kalau Allah redha lah ya. Ini semua dengan redha. So, banyak magic ya dalam kita senyuman dan hormon kecemerlangan. Okey, jangan lupa ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 27 November. Tips menangani pasangan merajuk, orang merajuk antara 7 jam hingga 7 tahun, ikut kajian pakar psikologi ya, hubungan kemanusiaan, suami isteri dan sebagainya. Oh ya, Tok Bah pun looking forward hari Sabtu ni 5 bulan ni. Hari Sabtu 5 bulan, Tok Bah excited nak pergi Melaka, ke Camp Trendak Melaka. So, Tok Bah akan bercakap pada tentera dan pasangan masing-masing. Ni untuk jabatan workshop yang diterajui oleh Lieutenant Colonel Pasli. Pasli Sarman ya, Pasli. Lieutenant Colonel Pasli itu anak saudara ya. Dan majlis juga ditaja oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, Johor Darul Takzim ya, yang ditaja oleh CEO-nya Puan Nurul Ashikin Haji Muhammad Fadil. Itu anak saudara tu, anak saudara dan suaminya, yang akan yang dirasmikan oleh Lieutenant Colonel Fazli, dan ada ucapan pembukaan oleh Puan Nurul Nakiah. Ni suami isteri ni. So, Tok Bah akan bercakap pada lebih kurang 200 orang peserta, anggota dan pasangan masing-masing, tentang kasih disemai, cinta dituai, ataupun cinta disemai, kasih
dituai. Yang mana tu? I think kasih disemai, cinta dituai. Kurang lebih begitulah tajuknya. Bukan main budak-budak sekarang itu, orang dulu-dulu yang cakap begitu. Tapi orang sekarang pun nak pakai katakan dulu. So, Tok Abah excited, looking forward pada this Saturday. Kat Camp Trendak Melaka. So, Tok Abah kena bertolak daripada rumah. Bukan bertolak-tolak lah. Naik kereta lah, kau jangan loya buruk. Bertolak-tolak tak sampai, kata kawan Tok Abah. Mana boleh bertolak-tolak boleh sampai? Dia kena naik kereta ke, naik bas ke, naik apa. Naik lah, jangan bertolak-tolak nak sampai macam mana. Loya buruk. Tapi ada maksud cakap dia tu. Walaupun nampak loya buruk. Ya, so Tok Abah akan bergerak daripada rumah dengan kenderaan pukul 7 pagi sampai sana dalam 7 suku ke 8 suku 8.30. Ya, insyaAllah pukul 9 kita mulakan majlis. Jadi okeylah tu. Mudah-mudahan orang Camp Trendak bagi Tok Abah sarapan. Bukan susah sangat. Dia tarik kulang manis dengan kuih ketayap ataupun termasuk kuih gelang, ya. Kuih keria gula Melaka. Famous apa? Kuih keria gula Melaka. Tak payahlah buat macam orang Muar. Ya, pagi-pagi dia bagi sate. Kalau nak bagi sate pun Tok Abah tak marah lah. Tak marah punya nak bagi sate waktu bagi. Tak marah punya. Ya, cuma itulah dia. Okey. Kan seronok kan ya. Dan program kita juga hari ini diwakilkan oleh inilah ya yang sedang hangat dalam pasaran ya. Kodis Ciplah ni. Tok Abah malam tadi pun ambil sebiji. Pagi ni belum ambil lagi. Belum ambil. Tapi dah minum ni ya. Ada minum kopi apa namanya segala. So Kodis Ciplah ni ada Cordyceps militaris dan dia banyak sangat antioksidan yang membersihkan kotor-kotor dalam badan, menyebabkan kita lebih selesa, lebih bersemangat, lebih mudah repair the whole body system lah dengan izin Allah secara saintifik. So ni ada Cordyceps Plus, artinya Cordyceps campur dengan vitamin C. So dia dapat memberikan memperkasa immunity, dapat membetulkan kita punya keadaan badan, membantulah ya. Ini sebagai satu pencetus perubahan. Tok Abah dah mula ambil ni dah 7-8 bulan ya. Alhamdulillah. Untuk Tok Abah dia punya impact luar biasa, dan untuk ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang pun mereka memberi laporan yang sangat positif. Ya, yang orang muda lepas berlari, lepas exercise, pergi gym, cepat recover dia kata. Orang yang bawa Grab, bawa taksi ya, pagi sampai petang biasanya, ni sampai malam pun masih bertenaga dengan izin Allah, dengan berubah the whole body system, dengan body dengan amalan kehidupan kita ubah. Lebih positif, lebih bertingkah baik, lebih berdoa, lebih bersyukur, lebih banyak senyum, ya, lebih bergerak, berjalan, exercise. Ini semua dicetuskan oleh benda ni. Bukan makan benda ni terus jadi hebat. Tak ada begitu ni, doesn't work like that. Walaupun ada magic juga dalam ni, ada magic, tapi magicnya ialah kita lebih positif, lebih banyak senyum, jaga diet, mula bergerak, berjalan, ya, berfikir yang baik-baik, sebab fikir yang baik-baik itu satu ubat, satu terapi. Okey, makan pakai tangan, bukan pakai sudu. Apa kena mana pakai tangan dengan pakai sudu? Pakai tangan hukumnya sunat, dapat pahala. Dan air tangan itu juga membantu penghazaman. Air tangan. So, pakai tangan ni lebih baik, lebih berkhasiat daripada makan pakai sudu. Tak boleh ke pakai sudu? Boleh. Pakai chopstick? Boleh. Harus. Yang ni sunat. Harus buatlah. Tapi tak dapat pahala lah. Tak dapat impact yang positif lah. Sunat, dapat pahala, dapat kebaikan, dapat magic. Sebab ada magic dalam air tangan. Nampak ke nampak? Nampak. Okey. Topik kita ialah bagaimana mencari magic dalam kehidupan. Gitu barulah seronok. Ya, so far Tok Abah rasa akan ada manfaat lah ya untuk mereka ya. So 160 orang dalam kelas, bagi tahu orang lain lah. Ni tentang magic ni. 2339 dah share ya. Ada tak orang yang baru komen ke? Mana dia? Yang baru masuk. Nur Azura Kusnin. Ya. Okey. So, Dr. Narma kata, saya pasti ramai yang mencari magic, Datuk. Thank you for discussing something that is very timely. Alhamdulillah. Okey. Ya. Ida Muhammad. Ya. Lita Saidih Lamin. Terima kasih Tok Abah atas ilmunya. Okey. Mun Maisma. Ya. So selamat pagi Didi Zari. Ni siapa yang baru masuk ni? Maria Ismail. Sedapnya kuih gula Melaka. Jom pergi buat. Kang, dia terus. Kang nanti ngeces. Wah, ni bahasa Arab ni, ngeces ni.
Ngeceh tu bahasa Arab, Maria Ismail. Terima kasih. Ya. Allahumma selamat Norma Basar ya. Sedapnya kuih gula Melaka. Aduh. Fauzi Aziz ya. Ini atau apa nak minta nak pergi Melaka hujung minggu ni kan. Syah Putra dah masuk, Nurin Nur, Hidayah ya, siapa lagi yang baru? Evelina Kosmira. Ni dah masuk dah. Terima kasih. Siapa lagi? Surati dah masuk. Ishak Makdum. Alhamdulillah. Muhammad Firdaus Lim dah masuk. Terima kasih. Ya, Nur Atika Azman. Hasnul. Hasnul Kamaluddin. Saya hantar anak ni. Oh, dia nak hantar anak untuk program. Oh, nak hantar anak. Oh, tengah hantar anak pergi sekolah. Okey. Baik. Okey ya. So, tak apa, sambung. Ya. So, ingat program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November menangani pasangan yang rajuk. Datang ke webinar Tok Abah ya. Kalau seboleh-boleh dengan pasangan. Ada yang datang untuk dengar, ada yang datang untuk dengar dan juga beli rakaman untuk didengar semula ataupun dikongsi dengan orang lain. Okey. So ada magic dan mereka dalam doa. So ada magic dalam doa. So tolong berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kau berdoa, aku perkenankan. Ramai orang terlupa untuk berdoa. Ada magic dalam doa. Sebabnya guru-guru Tok Abah pesan sejak Tok Abah muda-muda dulu, ada masalahnya terus angkat tangan. Menghadap kiblat angkat tangan. Ya. Dan bila kita angkat tangan dengan rasa kerendahan diri dan rasa rasa memang ya Allah, hanya Engkau yang boleh bantu aku, dan kita angkat tangan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan diri, dengan penuh berharap, sampai Nabi bersabda mafhumnya Allah akan rasa malu kalau meninggalkan tangan hamba-Nya yang sedang berdoa kosong. Artinya Allah rasa malu. Jangan pula fikir Allah macam manusia kan malu-malu. Kau jangan fikir ya. Ini bahasa tinggi lah ya. Bahasa tinggi. Allah akan malu kalau hamba-Nya berdoa dengan penuh khusyuk, tawaduk dan penuh kerendahan diri, dengan penuh ihtisaban, dengan penuh pengharapan. Allah tinggalkan tangan hamba-Nya kosong. Artinya tak memakbulkan. Allah akan rasa malu. Artinya akan rasa sedih lah. Akan tak sampai hati lah maksudnya. Allah akan, sebenarnya Allah dah janji dah. Ud'uni astajib lakum. Kau doa aku perkenan. So tu kita angkat tangan. Ada masalah angkat tangan. Terus menghadap kiblat angkat tangan. Ya Allah, I have this problem. Please ya Allah. Sebenarnya bila kita ada masalah, kan Tok Abah sebut pada ramai sahabat, ya, kalau ada masalah terus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dari Allah kita datang, pada Allah kita akan diberikan. Allahumma jurni fi musibah. Ya Allah, aku redha dengan musibah ujian ini. Berikan aku pahala. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kau gantikan musibah ini dengan keadaan yang lebih baik, dengan situasi yang lebih baik. Jadi kesedihan kita akan terawat. Jadi suasana kita, situasi yang kita hadapi itu yang negatif akan Allah ubah secara magical kepada yang lebih positif. Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. So kita terus angkat tangan sambil berdoa. Kata guru Tok Abah, kita akan tenang, doa kita akan makbul, dan mudah-mudahan kita akan dapat kesan-kesan positif. Ada magic dalam berdoa. Ada magic dalam berdoa. Ada magic dalam mendoakan jiran kita. Bila kita angkat tangan doakan jiran dalam diam, malaikat turun dari langit mengaminkan. Magic tak? Doa manusia diaminkan oleh malaikat, dan malaikat pula dengan secara magical mendoakan kita pula. Seperti mana kita doakan orang lain. So itu sebabnya Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah dan semua orang lah. Kita doakan jiran, kita doakan bos kalau kita masih bekerja, majikan, doakan kawan sekerja, doakan pelanggan, doakan orang lain dalam diam. Maka malaikat akan mengaminkan doa kita dan seterusnya mendoakan kita seperti mana kita doakan orang lain. The more you make doa for other people, the more the angel will pray for you. Wow, magic tak magic? Magic. Magic, ada magic dalam doa. Tapi kita, anda dan Tok Abah terlupa untuk doakan jiran. Tok Abah dah buat survey ya. Hampir semua 97-98% lupa nak doakan majikan tempat kita, bos kita atau kita tempat kita bekerja. Ya, 98% lupa doakan bos. Ya, 99% lupa doakan pelanggan. Yang kalau swasta awak dapat gaji daripada pelanggan, lupa nak doakan pelanggan, customer. Lupa. Bukan tak nak, bukan tak mahu, tetapi terlupa. Itu sebabnya ada magic dalam doa mendoakan. Alright?
So, berapa dah? 4 dah. Tips Tuan Abang kasih dah. Ya. So, daripada bangun, daripada doa, daripada senyum, ya, dan daripada bangun tidur itu pun magic. Dan nombor 4 ni berdoa. Okey? Berdoa. So, program kita juga ya dibawakan oleh mana tadi tu? Mana kotaknya untuk jadi dah anak cucu-cucu. Cucu-cucu dah ambil ya. Kontainer yang menjadi dah lah ke mana dah tu apa punya cucu dah bawa ya. Jangan salahkan cucu yang pada kita yang kadang tak berapa sistematik. Program kita juga dibawakan oleh Excel Plus perasa coklat. Ini makanan tambahan yang untuk anak-anak yang ada vitamin C, baguslah untuk immunity, ada kolesterol, susu awal lembu, ada buah tamar, ada DHA, ada susunya, ada biji teratainya, ya, di combination semua ni akan membawa ketenangan pada anak-anak yang makan tenang, bertenaga, fokus, mudah faham, mudah mencerap, duduk lama belajar, apatah lagi mereka disuruh belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat, betul baca doa alam nasrah, yang doa penerang hati yang paling power, Allah yang ada power, ialah dengan al-insyirah, alam nasrah, lapangkan kepala, lapangkan dada. Lepas tu suruh mereka pula doakan guru-guru untuk dapat keberkatan ilmu, doakan pula kawan-kawan agar berjaya, supaya malaikat doakan kita pula anak-anak ni untuk berjaya. Wow, just because ada makanan tambahan dalam bentuk Excel Plus, Excel Plus perasa coklat itu, yang adanya maskotnya ialah Didi and Friends dan Tok Abah, maka mudah-mudahan anak-anak akan jadi lebih positif, lebih bertenaga, lebih fokus, lebih seronok belajar, lebih mudah dengan nasihat. Akhirnya selepas berbulan-bulan mengulang ni, mereka akan jadi pandai, jadi positif, akan jadi anak yang soleh-soleha, seimbang. Wow. Ya, tapi mudah-mudahan setiap perkara yang you berikan tu kena disertakan dengan perubahan pada ibu bapa, adik-beradik, suasana rumah tangga. Ya, baru timbul magic. Ya, benda-benda yang ni semua barang-barang ni semua bukan magic. Dia semua ikhtiar. Tapi magicnya bila kita berubah. Kita think positifnya. Sebab bila mak bapak yakin anak-anak kita pandai dan mudah jadi pandai, akan jadi pandai, itu dah. Kalau ya Allah anak aku ni bagi makan apa pun masih degil, maka anda telah mendoakan anak untuk bermasalah dan gagal dalam kehidupan. So, buang fikiran negatif. Buang sangkaan negatif. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. So, buang sangkaan negatif daripada kepala kita. Mak ayah, atuk nenek, pasangan. So, ini sebenarnya benda dah tahu, tapi 80% pemikiran kita masih su'zon, bersangka buruk. Ikut kajian. 80% pemikiran kita negatif. That's why we have problem after problem. Fokus pada sehat, mudah-mudahan akan lebih sehat. Fokus pada sakit, penyakit makin parah. Fokus pada ubat, Allah bagi ilham untuk cari solusi. Fokus pada masalah, maka masalah akan berkembang. Allah bertindak mengikut sangkaan hambanya. Hadis kursi tu. So, guys, change the way we think. Dengan setiap amalan kita lakukan, ya. Okay. So, tu dia. So, Tok Abah nak wrap up lah. Ya, Tok Abah pun dah buat kopi dah, ya. Dah buat kopi, perasa cokolati ni. Ni pun Tok Abah memang, dah amalkan dah 2 tahun kot. So, lawas perut, ya. Bertenaga, rasa kenyang, ya. Kurang makan sikit. Dah tua pun. Memang sikit makan. Malam tadi Tok Abah dinner makan buah je. Makan buah 2-3 potong dengan durian 2-3 ulas. Air sejuk. Air sejuk lah. Ya, air sejuk. Ya. Malam tadi minum 2 gelas. Ya, sebelum tidur. That's all. Tok Abah tak makan dinner sebab ada high tea. Lunch tak ambil semalam. Sebab ada high tea dengan kawan-kawan daripada AKPK. Haji Azadin dengan Sazlin. Lepas tu ada sahabat lama Haji Nurani dengan Dr. Nash. Kita di semalam Bonjour Cafe. Intermark Mall, ya. Wah, tak pernah pergi pun. Bukan nak iklan pun, nak pergi semalam first time orang kampung. Ya, pergi situ, ya, seronok, ya, suasana dapat jumpa. Dan sambil kita minum-minum tu ada pula sahabat, ya. Dia tu, maaf ya saya ganggu ni tengah mesyuarat, tak. Orang Singapura. Saya dari Singapura. Nama saya Frida, ya. Miss Frida daripada Singapura, seorang DJ radio. Dulu Warna, lepas tu
Tak ingatlah radio dia orang ya. So dia nampak tu apa, dia tegur sambil kita berbual ya, berbual lah tentang apa yang, dan kita ajak dia untuk datang ke kita punya webinar pada 26 ya, iaitu untuk guru-guru memperkasa kesihatan mental dan kesejahteraan emosi. Kita nak jemput sebab siapa-siapa tak boleh datang kalau tanpa kita invite. Untuk guru-guru yes, boleh mohon untuk datang, tapi untuk orang lain kita kena jemput. Walaupun you nak bayar ke 1,000, 2,000 tak boleh. You tak boleh bayar untuk datang ke program tu. Anda kena dijemput. Engkau. Tapi untuk guru-guru, anda memang dijemput untuk attend secara percuma. Wow. Pada 26 hari bulan November untuk guru-guru wilayah persekutuan sahaja. Untuk kali ni, kita expect 4,000, 5,000 orang. Kita buat kat Maib, Serdang. Tak apa excited. Okay, last point for today. Tip yang kelima ya. Ada magic dalam memeluk pasangan. Ni Tuan Abang pun tengok semalam ada orang viralkan. Failah Kamsah pun cakap peluk pasangan ya selama 10 saat gini ya. Umur akan bertambah panjang sekian. Sebenarnya kajian ni semua dengan izin Allah ya. Kajian menunjukkan bahawa orang yang memeluk pasangannya tiap-tiap pagi sebelum pergi kerja ya 10 saat, maka umur orang yang memeluk itu akan bertambah panjang. Yang dipeluk pun sama, akan bertambah panjang 5 tahun. Ajal maut di tangan Tuhan. Ini ikhtiar, ini asbab. Ada yang takdir mubram tak boleh ubah. Ada takdir mu'alak yang akan berubah ikut usaha. Habis nyawa dah ditentukan apa? Betul. Memang betul. Nyawa tak boleh berubah. Walaupun satu saat. Yang kalau kat Luh Mahfuz, kecuali dengan doa, dengan membentuk satu rahim, akan dipanjangkan umur, dibuka pintu rezeki, dan berbakti pada orang tua. Berbakti pada ibu bapa, akan dipanjangkan umur. Ada hadis. Kita berdoa, ya Allah, panjangkan umurku untuk kebaikan. Ya, aku panjangkan umur aku dalam keadaan sehat, baik dan dapat menyumbang. Ya, kenapa saya doa panjang umur? Padahal ajar tak boleh ubah, walaupun satu saat tak boleh berubah. Ke depan, ke belakang tak boleh. Kecuali dengan doa, kecuali dengan membentuk satu rahim dan berbakti pada ibu bapa, boleh panjang umur. Ada hadisnya. Jadi itu mungkin termasuk dalam takdir mu'alak yang akan berubah ikut usaha. Tapi dalam keadaan biasa dia takdir mubram. Ya, jodoh, ajal maut, tanah perkuburan, ya, rezeki ni semua telah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Tapi semua boleh Allah ubah dengan doa, dengan berbuat baik, dengan silaturahim dan sebagainya. Allahumma shalli ya. So ada magic dalam memeluk pasangan. Sebab kalau kita baca dia punya scientific explanation peluk pasangan, maka serotonin akan dirembeskan ya, dan sebagainya, akan rasa bahagia, akan rasa sihat ya, prestasi ke tempat kerja meningkat 20 hingga 60% ya, badan bertambah sihat, kurang MC ya, lepas tu teamwork bertambah baik kat rumah, berkasih sayang, kat tempat kerja teamwork ya, kerja sepasukan bertambah hebat, dan kata orang tu lebih bahagia, dan nyawa bertambah panjang 5 tahun ikut kajian. Ajal maut di tangan Tuhan. So to wrap up, ada magic dalam memeluk pasangan. So itu dia yang Tok Abang nak sampaikan pada pagi ni, 7.45 dekat. So selamat pagi, selamat hari lahir untuk mereka semalam. Hari lahir sahabat Tok Abang Haji Mukhtar Rashid ya. So semalam yang ke-73 tahun. Alhamdulillah, moga bahagia dunia dan akhirat. Selamat pengantin baru, selamat bertugas, selamat buat kerja amal, selamat makan ubat untuk yang sakit, selamat dalam perjalanan, selamat dalam apa yang anda lakukan. Jadikan hari ini hari yang terbaik, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.